Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini rahasia yang mungkin Anda tak pernah tahu berlaku pada tahun 1999. Ini terkait dengan kes Tun Daim Zainuddin dan juga Anwar Ibrahim. Saya rasa dan saya yakin ramai antara Anda akan terkejut dengan pendedahan yang dikorek semula sejak 1999 ini. Rupa-rupanya zaman awal ledakan reformasi, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat laporan polis terhadap Daim Zainuddin. Masa tersebut, para pejuang-pejuang baru sahaja muncul dan belum hadir yang lainnya. Ini apabila kebanyakan mereka semua mencetak free dan sebar juga secara free. Anwar buat laporan polis terhadap Tun Daim. Saudara-saudara sekalian, laporan polis Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap rasuah Tun Daim Zainuddin sebenarnya telah pun dibuat pada 30 Julai 1999. Ramai yang tak pernah tahu tentang ini. Baru sahaja sekarang mereka mula tahu. Dan ada juga katakan bahawa kes ini kes yang terpilih. Sebenarnya menurut daripada laporan ini, kes ini bukanlah kes yang terpilih. Kenapa? Kerana ianya telah pun bermula sejak 1999. Namun yang menghairankan menurut para penganalisis politik dan pemerhati politik Malaysia, mereka merasa hairan mengapa kes tersebut seakan-akan telah senyap, sedangkan laporan telah pun dibuat. Pada 14 April 1999, tak kala memberikan kenyataan di mahkamah, Anwar Ibrahim telah pun merujuk kepada beberapa perlakuan rasuah besar oleh pemimpin-pemimpin negara. Kata Anwar Ibrahim, saya juga telah merujuk kepada surat-surat dari 3 tokoh korporat ditujukan kepada Tun Daim Zainuddin. Ketika itu Menteri Kewangan yang membuktikan dengan jelas bahawa beliau menerima wang tunai dari saham dan saham berjumlah ratusan juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad bukan sekadar menghalang tindakan, bahkan terus melindungi rasuah besar yang dilakukan oleh Tun Daim sejak beliau menjadi Menteri Kewangan buat pertama kalinya dahulu. Malahan sehingga kini saya difahamkan tidak ada siasatan oleh pihak polis atau badan pencegah rasuah dilakukan, kata laporan polis yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ini. Dengan ini saya sertakan dokumen sah bagi membuktikan rasuah, iaitu 3 pucuk surat yang masing-masing ditulis oleh Tan Sri Halim Saad, Tan Sri Tajuddin Ramli dan Tan Sri Wan Azmi Hamzah. Tan Sri Halim dalam surat bertarikh 30 April 1990 menyatakan beliau memegang sebagai pemegang amanah sebanyak 52,208,500 saham Faber Merlin Berhad, saham 1.00 dan 130 juta saham Renong Berhad 50 sen bagi pihak Tun Daim. Beliau menegaskan dan mengesahkan bahawa nilai saham itu dipegang menurut arahan Tun Daim atas atau penama beliau. Tan Sri Tajuddin pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 24 Mei 1990 mengesahkan bahawa beliau memegang secara amanah bagi pihak Tun Daim wang sejumlah RM70 juta. Tan Sri Wan Azmi pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 30 April 1990 mengaku memegang bagi pihak Tun Daim wang sejumlah RM150 juta. Ini tentunya sebahagian kecil daripada perolehan Tun Daim yang juga bertindak bagi pihak Datuk Seri Dr. Mahathir. Saya menerima maklumat bahawa sebahagian besar wang tersebut adalah hasil pengagihan saham Resort World, syarikat perjudian yang disenaraikan atas kelulusan Tun Daim sejurus sebelum meninggalkan Kementerian Kewangan pada tahun 1991 dahulu, kata Anwar dalam surat dalam cetakan laporan polis tersebut. Dengan kaedah sedemikian, beliau telah menggunakan kedudukannya dalam kerajaan bagi mengambil manfaat bagi dirinya.
bagaimana pula dengan puluhan syarikat lainnya. Saya yakin bahwa dengan cara sedemikian, Tun Daim dengan restu Datuk Seri Dr. Mahathir telah berjaya mengumpulkan berbilion ringgit. Saya juga telah mendapat maklumat bahawa syarikat Hati Budi yang dahulunya dikatakan dikuasai oleh UMNO telah diluputkan kepentingan oleh dua orang penama, yaitu Tan Sri Halim Saad dan Datuk Anwar Othman. Adalah difahamkan 400 juta saham yang dipegang oleh Datuk Anwar Othman yang disebut sebagai amanah untuk UMNO telah diarah oleh Tun Daim supaya dipindah kepada syarikat United Engineers dan Tan Sri Halim. Apabila saya laporkan masalah tersebut kepada Datuk Sri Dr. Mahathir dalam tahun 1996, kata Anwar Ibrahim, beliau menyatakan bahawa Tun Daim yang akan menguruskannya dan mengarahkan saya supaya jangan mencampuri hal tersebut. Hanya setelah saya mendedahkan maklumat tersebut, maka Tun Daim segera berdalih menyatakan dalam Perhimpunan Agung UMNO 1999 baru-baru ini bahawa wang dan saham dari 3 ahli korporat itu adalah untuk UMNO. Nyatalah bila nampak tersepit, barulah disebut harta yang dikumpulkan itu hak parti UMNO. Setahu saya, berdasarkan bukti surat dan dari akaun dan maklumat Majlis Tertinggi atau Perhimpunan Agung UMNO, tidak pernah timbul sama sekali kepentingan parti. Keduanya, selaku Menteri Keuangan, menerima sumbangan peribadi beratus-ratus juta ringgit adalah rasuah besar dan pecah amanah jenayah. Sekiranya beliau sekarang mendakwa bahawa wang tersebut adalah hak parti, beliau tetap bersalah kerana tidak pernah memberi laporan kepada parti tentang wang tersebut. Hanya apabila saya mendedahkan mengenainya, baru beliau menyebutnya dalam Perhimpunan Agung yang lalu, kata Anwar Ibrahim dalam surat ini. Pertemuan dan teguran tentang masalah tersebut semasa saya berada dalam parti dan kerajaan telah menimbulkan kemarahan Perdana Menteri dan ketakutan di kalangan kuncu-kuncunya, terutama Tun Daim. Hanya orang-orang rasuah punya kepentingan bersama yang akan terus melindungi perlakuan rasuah berjumlah berbilion ringgit. Dari maklumat yang diberikan ini saja terbukti rasuah berbilion ringgit dan pecah amanah jenayah. Saya juga sedar tanggungjawab besar polis dan BPR untuk menyiasat dan bertindak. Rasuah telah menjadi barah dan berpunca di kepala dan merebak ke bawah, yang memerlukan ketegasan dan keberanian untuk bertindak sebelum negara dimusnahkan oleh mereka. Disertakan bersama ini Exhibit A, Surat Tan Sri Halim Saad; Exhibit B, Surat Tan Sri Tajuddin Ramli; Exhibit C, Surat Tan Sri Azmi Wan Hamzah. Ditulis oleh Anwar Ibrahim. Laporan polis bertarikh 30 Julai 1999 pada 12.28 tengah hari. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.